Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala likulli ni'matin wa likulli hal. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita hari ini. Nikmat kurniaan kehidupan, nikmat dunia ni nikmat, tapi nikmat yang kecil, dan nikmat yang paling besar itulah nikmat iman. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang memberi salam semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal, kita diberi lagi peluang untuk kita berada dalam suasana majlis ilmu walaupun kita berada dalam kaedah online. Adapun dengan niat, mudah-mudahan sampailah tujuan kita itu. Inna a'malu biniat. Kita niatkan pada pagi ini untuk sama-sama duduk, sama-sama kita menghayati, sama-sama kita mendalami, memahami yang ini ilmu yang kita nak sampaikan, yang nak kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berjaya menzahirkan kesyukuran dengan konteks ketaatan melalui jalan menuntut ilmu. Niatkan sidang penonton Senang Jemaah Mata Allah SWT untuk sentiasa menuntut ilmu. Niat hidup sentiasa untuk menuntut ilmu, kerana fadilat menuntut ilmu ini besar, dan orang yang mengenal Allah itu tidak akan berhenti menuntut ilmu, kerana sifat kita ini jahil. Sifat kita allamal insana ma lam ya'lam. Maka mana mungkin boleh menyangka ataupun boleh mengatakan sudah tahu, sedangkan sifat asal atau hakikat manusia itu tidak tahu. Jadi sebab itu kita kena sentiasa niatkan dalam hati untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita duduk pada sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu tidak memiliki ilmu. Hamba tiada ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Apatah lagi malaikat yang begitu taat kepada Allah pun mengaku tidak ada ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat yang ibadatnya tiada had. Malaikat yang ibadatnya tidak tersekat-sekat. Tak macam kita, banyak saja sekatan, banyak saja kepenatan, yang mana kita ni penuh dengan keadaan dunia yang menghalang kita. Malaikat yang penuh dengan ketaatan pun mengaku tiada ilmu. Maka atas sebab itu, maka kita bersama-sama lah untuk niat sentiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah, anda semua hari ini sidang penonton Senang Jemaah Mata Allah SWT terpilih dan dipilih oleh Allah SWT untuk mendengar kalam-kalam kebenaran. Alhamdulillah. Maka bantu sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang mungkin sedang menanti ataupun tidak mendapat notification, bantu mereka untuk dapat juga peluang dijemput oleh Allah Ta'ala untuk duduk
dan dengar kalam-kalam kebenaran, pesan-pesan kebenaran. Kerana hidup ini tiada lain yang nak kita dengar, kena pesanan kebenaran daripada penaja kehidupan. Saya penyampai kebenaran daripada penaja kehidupan melalui jalan-jalan kenabian, tarik nubuah. Saya penyampai kebenaran melalui jalan-jalan kenabian oleh penaja kehidupan. Siapa penaja kehidupan? Allah Rabbul Jalil. Allah Rabbul Jalil itulah penaja besar kita, main sponsor. Jadi kita mau tidak mau kena sentiasa pasang telinga, sami'na wa ata'na, tu bersiap sedia mendengar apa saja pesanan-pesanan kebenaran, insya-Allah. Dan alhamdulillah, salam nuzul Quran, kita dah masuk 7 Ramadan, pejam celik 13 hari lagi saja nak berakhirnya Ramadan, bulan mubarak. Barang siapa yang rasa sedih dengan pemergian Ramadan ini, bermaksud hatinya berbekas, hatinya telah mendapat sentuhan nurani. Mana Ramadan berjaya mendidik hati dia. Kerana hati ini tidak ditundukkan dengan ketaatan, itu saja. Jalan Ramadan ni jalan yang penuh mentarbiah jiwa kita untuk rasa tunduk. Maka perginya Ramadan tu satu kesedihan bagi orang yang mengharapkan sentuhan nurani dengan Ramadan. Sebab Ramadan ni banyak mendidik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada ilahi, mengenal diri, mengenal Allah. Semua benda diperkenalkan dalam bulan Ramadan ni. Dan di dalamnya itulah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai penunjuk bagi manusia. Khair, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bantu saya sebarkan dulu sebelum kita masuk pada tajuk kita pada pagi yang penuh barakah ini. Masih lagi kita membincangkan tentang nama-nama Allah, kesempurnaan nama-namanya, kaitannya dalam kehidupan melalui perbahasan hakikatun, iaitu saf. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, kalau benar hari ini kita ni benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mencari kebenaran. Kerana jalan kebenaran itu jalan suruhan Allah. Allah suruh cari kebenaran. Allah suruh cari kebenaran. Nah, Allah suruh kita cari kebenaran untuk bertemu dengan kenikmatan dalam kehidupan, kerana yang benar sahaja yang nikmat, yang palsu itu yang azab. Saya nak mukadimah dulu pada pagi yang penuh barakah ini sebelum kita masuk tajuk perbahasan kita, sementara menunggu sahabat-sahabat kita yang lain masuk. Baik, mukadimah tentang Al-Quran sedikit, memandangkan kita dah masuk nuzul Quran. Diturunkan Al-Quran dan wahyu yang pertama turun itu, wahyu yang pertama yang menjadi titik tolak kepada peradaban dunia, titik tolak kepada perubahan hidup manusia, yang mana sebelum ini beralih, yang mana sebelum ini berorientasikan kebendaan. Maka datangnya Al-Quran membawa kebenaran, maka berorientasinya kembali kiblat kepada Tuhan yang menjadikan benda, yakni Allah Azza wa Jal. Maka kalau kita lihat penurunan Al-Quran itu, turunnya Al-Quran itu berperingkat-peringkat selama 23 tahun, yakni 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, campur habis 23 tahun. Jadi Quran itu turun berperingkat-peringkat mengikut pada keadaan yang tertentu. Yang ini adalah cerita tentang asbabun nuzulnya, permasalahan-permasalahan waktu semasa, maka turunlah ayat Quran. Sebab tu Al-Quran itu bukannya datang kemudian, bukan datang dengan keadaan yang kita ambil ayat Quran tapi tak tahu nak buat apa. Al-Quran itu datangnya bersamanya itu memberi solusi, hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang berhadapan dengan masalah. Maka Al-Quran datang. Dan Al-Quran ni apa? Kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kata-kata Allah. Bila kalamullah, dia bukan buat main, kalamullah. Jadi bila kalam Allah sajalah yang boleh mengubah kehidupan, bukan kalam manusia. Adapun yang kita bercakap hari ini itu semua kesan pada kalam-kalam Allah. Yang ini mesti berpandukan, mesti merujuk kepada Al-Quran. Apa saja yang tidak rujuk pada Al-Quran, batil. Hidupnya tidak ikut Al-Quran, batil. Malah Nabi SAW itu pembawa Al-Quran.
penyampai risalah kebenaran yang datangnya dari Al-Quran. Mesti, tidak boleh tidak lari pada Al-Quran, mesti dengan Al-Quran. Baik, cuma saya nak petik di sini, saya nak take note di sini. Cuba lihat perkataan Iqra. Iqra. Kenapa permulaan Al-Quran ayat turun, wahyu turun itu Iqra? Iqra bismi rabb. Bagaimana? Kenapa? Cuba kita lihat. Iqra, bacalah. Seruan Al-Quran itu turun. Turunnya Al-Quran itu dimulai dengan bacalah. Nampak? Bacalah. Bukan sebutlah. Boleh dia kata turun kul. Kul. Qala. Yaqulullahu ta'ala. Qal. Tapi tak berkata. Bukan kata-kata atau sebutan kul. Contoh dalam suratul Ikhlas. Kul. Huwallahu ahad. Katakan. Tapi arahan yang pertama turun Iqra. Bacalah. Ni kalau nak mendalami Al-Quran ni. Ada beza bacalah dengan sebutlah. Iqra ada beza dengan sebutlah, katakanlah. Bacalah. Al-Quran itu diturunkan untuk bacalah, bukan sebutlah. Baik, cuba lihat bacalah dan sebutlah. Kita memahami takrif. Bila kalau kita lihat bacalah, apa elemen yang terlibat dengan bacalah? Elemen yang melibatkan bacalah itu bukan sekadar sebut. Mana baca itu melibatkan pelbagai perkara yang perlu disertakan sekali. Yang ini sudah pasti membaca itu memerlukan penglihatan. Tak pandai baca ke? Ni apa ni? Tak boleh baca ke? Contoh. No entry. Buta ke? Dia baca. Dia tak kata, sebutlah. Tak ada. Kan, contoh baca ni, kita kalau kita marah ni tak pandai baca ke? Tak pandai tengok ke? Ataupun, baca ni boleh tarifkan tengok. Orang dah tulis jangan masuk, tak pandai baca ke? Tak boleh tengok ke? Nampak? Beza bacalah versus sebutlah. Nampak? Dan bacalah itu diturunkan, dia menjadi arahan. Bacalah. Fi'il amar tu, Iqra. Beza bacalah, sebutlah. Bacalah dengan, dia tak ada masuk dengan menyebut nama Allah. Bacalah dengan nama Allah. Dia jangan tambah menyebut tu, tak ada. Puan Siti Sarah, dia tak ada bacalah dengan menyebut. Delete tu, nanti orang salah faham. Bacalah dengan nama Allah, dia direct. Bacalah dengan nama Allah. Kalau bacalah dengan menyebut, Iqra wa kulil. Dia kena ada tambah sebut. Ingat, sebab tu kadang-kadang kita ngaji asma, kita belajar sebut, bukan belajar baca. Nampak? Rupanya buta. Orang yang tak boleh baca, orang panggil buta huruf, susah nak buat kehidupan. Kalau orang yang susah, yang buta huruf, dia tidak boleh sambung pengajian, dia tak boleh baca. Macam mana dia nak pergi ambil darjah 1, darjah 2, darjah 3, kemudian nak sambung SPM, kemudian masuk universiti, kemudian nak ambil degree, diploma, degree, master, PhD. Kalau huruf pun dia tak kenal. Dia bukan sebut, dia kena baca. Kalau sebut, pejam mata. Sebutlah. Orang buta boleh sebut. Sebutlah. Tapi bacalah. Bacalah itu dengan hati. Baca itu dengan hati yang melibatkan panca indera mata. Mata ni melihat dengan hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nampak? Bila tak kerti baca dan kehidupan, itu perlukan bacaan. Siapa yang tak boleh baca kehidupan, itu dari hidup tak keruan tu. Kalau kita tak pandai baca surat, kan Ramli kata, ni apa ni? Kan cerita apa tu? Ini apa ni bunyi ni? Huruf ni apa ni? Kan hujang lapuk ke? Kan? Tak pandai baca tulisan, tak dapatlah jawatan. Mana tak dapat pekerjaan. Kalau tak pandai baca tulisan, dia sekadar melibatkan kebendaan lah.
Dia akan ditipu lah. Mungkin akan ditipu oleh kebendaan sebab tak ada baca. Orang kata dia tulis sila sign, dia sign, boleh transfer share. Kena tipu. Orang yang tak pandai baca tulisan, dia akan ditipu lah. Tapi orang yang tak pandai baca kehidupan, dia hidup tak keruan. Hati dia jadi bersalah. Hati dia jadi resah sebab bacaan seruan hati. Bacalah. Jadi kena faham sebab kebanyakan kita bila sebut dia nuzul Quran, kita duk nampak sebutlah. Al-Quran tu hanya disebut, bukan dibaca. Al-Quran itu disebut, bukan dibaca. Kalau betul baca Quran satu huruf saja, nampak kekuasaan Allah. Kalau baca Quran, sudah pasti hidup dalam kebahagiaan. Kalau baca Quran, sudah pasti hidup dalam keyakinan. Kalau baca Quran, sudah pasti hidup tidak lagi dalam keraguan. Kalau dia baca Quran, sudah pasti hidup dalam kebahagiaan. Iqra, bacalah Quran. Hanya dengan baca Quran, hidup menjadi penuh ketenangan. Tapi dia tak baca. Ustaz, yang saya khatam 30 juzuk, tu sebut. Sebab tu Al-Quran datangnya bukan dengan kul. Al-Quran bukan datang kul. Kul huwallahu ahad. Kenapa suratul Ikhlas kul? Kerana buta ke, kenal ke, tak kenal ke, mesti sebut Allah tu Esa. Paksa rela. Orang tak nampak pun dia kena mengaku Tuhan itu Esa. Sebab dengan sebutan, mana waktu itu turun ketika Asbabun Nuzul suratul Ikhlas, orang kafir Quraisy waktu itu dia tanya perihal tentang Allah. Yang diterangkan itu orang yang bukan beriman. Lalu dia tak beriman, dia buta ke, dia kena sebut juga Allah tu Esa. Nah, ketika telah disebut, dah dikenalkan Allah itu, walaupun hati dia tidak terbuka, buta mata dia, walaupun dia tak boleh baca pun, dia kena sebut. Sebab tu mentaati Allah, beriman pada Allah ini, itu kalau rujuk pada suratul Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah yang menjadikan kamu. Siapa pun, nas, manusia ni, siapa pun dia, asal manusia, kul, katakan Allah tu Esa, kul. Tapi Al-Quran dimulakan dengan Iqra. Baca dengan sebut, dua benda yang berbeza. Baca dengan sebut, bacaan dan sebutan berbeza. Bacaan, sebutan, dua benda yang berbeza. Baca Al-Quran dapat ketenangan, sebut Al-Quran silap-silap penuh kebimbangan. Jadi jangan kita hanya mengikut adat sebutan semata-mata. Kita mahir dalam sebutan tapi tidak mahir dalam bacaan. Bacaan mahir di dalam sebutan. Mahir, orang Arab fasih baca Quran, ya sebutan mungkin mahir, tetapi baca, walaupun dia mengangkat-angkat, sebab tu orang yang mengangkat-angkat baca pun dapat pahala. Nabi kata 2 pahala. Pahala pertama sebab mengangkat baca tu, dia berusaha juga nak baca. Pahala kedua sebab dia berusaha, besar payah pun dia baca tu. Sebab tu baca tu bukan sekadar sebutan, tapi dia bacaan yang berorientasikan hati. Sebab itu jangan terkejut lepas ada sebut Al-Quran, perangai masih ragu. Sebut Al-Quran, sebut Asmaul Husna. Nampak? Turun wahyu yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab tu nak ngaji Asmaul Husna, dia tidak boleh dipisahkan dengan Iqra. Kalau nak ngaji nama-nama Allah, itu bukan sebutlah nama Allah, tapi bacalah dengan nama Allah. Mahir dalam bacaan Al-Quran tak senang. Bukan tu, mahir dalam sebutan Al-Quran tak semestinya tenang. Tu Puan Halizah silap tu. Mahir dalam sebutan Al-Quran tidak semestinya tenang. Mahir dalam bacaan itu yang tenang. Bacaan tu silap tu. Baca dengan dua benda berbeza. Mahir dalam bacaan Quran tak semestinya tenang. Mahir dalam sebutan Al-Quran tak semestinya tenang. Yang kita nak mahir ni adalah bacaan.
Orang yang mahir dalam bacaan pasti tenang. Dan bacaan ini, cuba tengok. Al-Quran sepanjang 23 tahun Nabi turun, Nabi berdakwah, 23 tahun baru lengkap 30 juzuk. Maknanya nak ngapal 30 juzuk tu ambil masa berapa lama? Sepatutnya 20 tahun, 23 tahun. Bukannya sibuk nak menyebut dan menghafal tulisan, tapi kita sepatutnya sibuk untuk membaca, memahami isi dan melaksanakan suruhan. Sebab dalam Al-Quran itu perintah dan larangan. Dalam Al-Quran itu perintah dan larangan. Penuh dengan syarat dengan perintah, syarat dengan larangan. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Bayangkan, Allah perintah, suruh puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Itu perintah. Walaupun tak ada dipanggil fi'il amar situ setelah, tapi alif lam tu alhamdulillah, hamdu. Bila ada alif lam itu khusus puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tu dah datang kan perintah. Tapi kenapa masih nak pujian? Bagaimana? Itulah bila bagaimana nak dapat rasa tenang bila baca Quran, kena baca dengan iman. Sebab tu bacaan Al-Quran, sebelum baca Al-Quran itu iman dulu. Iman nombor satu. Sebab tu Al-Quran turun 30 juzuk 23 tahun. Bukannya immediate turun serentak. 23 tahun Nabi turunkan satu ayat, partial, ayat demi ayat demi ayat, mengikut keadaan. Tapi kerana tim ataupun yang berhijrah daripada Makkah itu telah dididik oleh Nabi SAW itu dengan akidah, maka ketika turun ayat-ayat Quran tidak menjadi keraguan bagi mereka. Sekarang ni ayat Quran banyak kita ragu apa? Banyak keraguan. Ya, kena sekali bacaan iman. Maka macam mana nak baca Al-Quran itu mestilah dengan iman. Sebab tu kita mengaji akidah, mengaji nama Allah, fahami perintahnya, fahami suruhannya. Ada gangguan sikit, ada gangguan teknikal sikit. Dah okey dah. Tadi tiba dia ada broadcast masuk tadi. Ni dah okey dah. Jadi ada interrupt broadcast tadi. So far okey kot. Dia dah okey balik dah ni. InsyaAllah. Boleh? Baik, pendetilan tentang Al-Quran ni saya akan terangkan pada malam ini. InsyaAllah saya akan terangkan pada malam ini tentang pendetilan. Semua saya nak cerita tentang mukadimah tadi. Nak buka minda kita, nak buka hati kita. Beza Iqra' dengan Kul. Wahyu turun, nuzul Quran. Ni memandangkan nuzul Quran kan turun pertama, ayat pertama apa turun? Iqra'. Ayat pertama kan Iqra', surah Al-Alaq. Cuba kita hayati, kita kaji sikit. Kita yatafakkarun, renung sikit. Kenapa Iqra'? Oh, baca dengan melihat. Baca mesti melihat. Oh, baca mesti melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata hati. Oh, mata hati ni kena ada apa? Kena ada iman. Sebab itu bermulanya iman itu dengan hati. Tasdiqu bil qalbi. Sebab itu daripada kalimah iman keluar dari kalimah syahadah. Syahadah tu maksudnya bersaksi. Saksi ni mesti lihat. Kalau tak lihat dia panggil saksi palsu, bohong. Saya melihat kejadian tu. Betul kamu melihat ke? Sebut saja. Saya melihat Ya Arif. Betul kamu melihat? Saya sebut je Ya Arif. Saya tak melihat. Saya sebut saja. Orang suruh sebut, saya sebutlah. Maknanya kamu tidak melihat, kamu tidak ada tempat kejadian. Tidak Ya Arif. Jadi macam mana kamu boleh mengatakan kamu melihat? Kerana saya menyebut Ya Arif. Saya tengok orang suruh saya sebutlah. Maka ditangkap sebagai saksi palsu. Jadi bacalah itu bersama dengan syahadah. Bacalah sama dengan syahadah, melihat.
Lalu kita pun bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadah kita menyaksikan, maka menjadi orang yang musyahadah, menyaksikan apa yang nak disaksikan. Allah rakamkan surah Al-A'raf 179. Qulubul la yafqahuna biha, ada hati tak nak menyaksikan, tak nak memahami kebesaran Allah. Ada mata, a'yunullah yubsiruna biha, ada mata tak nak melihat kebesaran Allah. Azanul la yasma'una biha, ada telinga tak mau dengar perintah dan suruhan Allah. Nampak? InsyaAllah. Khair. Jadi pada malam ini saya akan sambung lagi perbincangan tentang Al-Quran dan kehidupan. Cuma malam ni kita mula awal sikit 9.45. Take note, malam ni je 9.45 sebab usaha sama dengan satu tahfiz ini. Dia minta saya live sekali dan minta bagi info sikit tentang tahfiznya di Selayang. Cuma kita live di page ini. Take note, pukul 9.45 malam. Ini kita mula awal sikit. Atas request untuk mula awal 9.45 malam. Ya, insyaAllah saya akan sambung topik Al-Quran dan kehidupan. Stay tune. Sambung perbahasan kita Al-Quran dan kehidupan pada malam ini. Saya nak kupas, nak lontarkan idea dan kefahaman dan kalam-kalam ulama. Kenapa bacalah dan sebutlah dua benda yang berbeza. Ya, hati-hati. Jangan sampai tersilap dalam kita membawanya. Sebab tu perlukan ilmu, bimbingan ilmu dulu. Sebelum nak beramal, sebelum nak buat apa-apa perkara, kena ada faham dulu. Bila fahamlah menyelamatkan kita buat sekadar taklid, ikut-ikut. Bila macam ni dah, oh ya ustaz, sebut dan baca beza je. Beza, kul, ikra, dua benda yang berbeza. Jadi sedang penonton, sedang nyemah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran dengan bersyahadah, musyahadah, bersaksi, jangan jadi saksi palsu. Baca dan sebut dua perkara yang berbeza. Dan Al-Quran diturunkan dengan arahan sebacalah, bukan sebutlah. Jadi bacalah itu takrifnya sangat besar. Subhanallah. Sehingga orang yang benar-benar membaca itu sebenarnya benar-benar bersyahadah. Orang yang benar-benar bersyahadah, maka datang dalam hatinya, itulah yang dikatakan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab tiada keraguan. Sebab apa tak ada keraguan? Sudah musyahadah. Orang yang musyahadah, orang yang benar-benar melihat kuasa Allah, walaupun belum turun 30 juzuk, belum habis turun wahyu lagi, 30 juzuk Al-Quran belum turun. Kita ni bukan kata 30 juzuk, dengan tafsirnya sudah ada. Tafsir Ibn Katsir ada, tafsir Al-Munir ada, tafsir Buya Hamka ada. Banyak tafsir yang ustaz yang balik Azhar pula, yang kita tak pernah dengar tafsir pun ada. Pun tak yakin-yakin lagi. Allahu Rabbi. Kenapa? Kerana kita hanya sebut tetapi tidak baca. Sambung perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Nama-nama Allah bukan untuk sekadar disebut tetapi untuk dibaca. Nama-nama Allah bukan sekadar untuk disebut tetapi untuk dibaca. Sebab itu tidak boleh pisahkan Iqra bismi Rabb itu dengan pengajian Asmaul Husna. Kerana pengajian Asmaul Husna itu kepalanya itu adalah Iqra bismi Rabb. Datangnya seruan yang pertama Allah suruh baca, atau lebih makna lebih tepat, kenallah Allah. Kenallah Allah, kenali Allah. Kenali Allah, sebab baca ni mengenal, melihat. Mengenali Allah dengan apa? Iqra bismi Rabb, bacalah dengan, nak kenal Allah dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah nama-nama Allah. Bila merujuk dengan nama Allah, Rabb yang mana? Kita ulang balik, itulah bermula Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Mengasihani. Itu. Bacalah dengan nama Allah. Nah, besar fadilat pengajian ni tuan-tuan, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanallah. Sangat besar. Sebab kita nak mengubah perspektif kita hari ini. Mungkin kita hanya menyebut tapi tidak membaca Asmaul Husna. Sebab tu baca ini melibatkan penghayatan, pemahaman. Satu dipanggil
penghayatan, pemahaman dan satu tindakan. Dia mesti ada tindakan. Sebab dengan kefahaman itu dibuktikan dengan tindakan, af'al. Apabila dia sudah memahami, mendalami, menghayati Asmaul Husna itu, maka memberi kesan kepada tindakan dia. Yang ini itulah dipanggil akhlak. Perbuatannya reflect apa yang dia lihat. Apa lihat? Dengan mata hati. Sebab tu sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan hati itu sumbernya Asmaul Husna. Hati sumbernya nama-nama Allah. Selain dari nama-nama Allah, batil. Apabila ada nama-nama lain di dalam hati, nama suami, nama anak, nama duit, nama makhluk, maka tiadalah nama Allah. Tidak boleh duduk dua nama dalam satu masa. Tidak boleh. Kurang faham-fahamkanlah. Sebab itu kadang-kadang kita diajar doa berkali-kali supaya sampai masa kita faham dengan doa kita. Sebab tu hayati doa itu, kalau boleh maknanya. Kalau kita tak faham bahasa Arabnya, doalah bahasa Melayunya. Doa itu diangkat yang faham. Yang faham. Sebab tu doa-doa itu dibaca dengan faham. Baca. Ingat, istilah baca itu adalah untuk faham. Khair. Kita sambung pengajian ni. Yang ni nama Allah yang ketiga. Yang keempat, yang ni Al-Quddus. Al-Quddus. Yang ni, sebelum itu nak sambung semalam perbincangan Al-Malik. Bagaimana kita nak baca Al-Malik? Baca Al-Malik. Baca Al-Malik ini kita buat kesimpulan semalam kita dah sentuh. Bagaimana, yakni bila kita baca Al-Malik, di mana nak baca? Allah suruh baca pada kehidupan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah pada kehidupan. Tengok dunia. Tengok ciptaan. Tengok ciptaan. Ada tak sifat-sifat Al-Malik aku? Ada. Apa dia? Itulah kerajaan-kerajaan, kedudukan-kedudukan ataupun kebendaan-kebendaan. Itu kita lihat ada satu sifat yang kita inginkan. Jadi bila kita tengok jawatan, kita ingin memiliki jawatan. Kita tengok kebendaan, kita ingin memiliki kebendaan. Kita tengok segala apa yang kejadian, kita nak memiliki. Seakan-akan ini dunia ana yang punya. Tapi ketika iman, ketika inspirasi ataupun ketika Al-Malik meresap masuk dalam hati, maka ingatlah kepada kita bahawa dunia ini di bawah tajahan takluk Al-Malikul Mulk. Maka kita mula tundukkan nafsu kita. Sebab tu kisah semalam seorang arifin billah dengan gubernur. Bagaimana seorang arifin billah berjaya mengalahkan ketamakan dia, nafsu syahwat dia. Yang mana sifat tamak ini sifat nak memiliki kebendaan, nak memiliki suami, nak memiliki isteri, nak memiliki anak, nak memiliki pangkat, nak memiliki harta. Bila ada sifat nak memiliki, maka di situ dia bersalahan dengan keyakinan yang sebenar. Kerana sifat memiliki itu hanya pada Allah. Sifat kita apa? Pertama, bila kita melihat, kata Arifin Billah semalam yang kita bincang, ketika dia melihat sifat memiliki itu, maka dia mengatakan, aku telah tundukkan nafsu aku, aku telah tundukkan ketamakan aku. Maka dia mula melihat dunia ini sekadar tanggungjawab, bukan nak memiliki. Tak ada istilah memiliki harta. Malah harta tidak boleh dimiliki pun, sekadar tanggungjawab melaksanakan, menguruskan harta. Sebab itu tidak ada istilah memiliki harta. Istilahnya urus harta. Urus harta. Urus harta. Nampak? Urus isteri, urus suami, urus anak. Bila sebut urus, insya-Allah datangnya bantuan Al-Malikul Mulk ya Zul Jalali wal Ikram. Bila kata memiliki, maka kita berlawan berdua. Urus suami, satu je urus. Bila hidup untuk mengurus suami, insya-Allah seberat apa pun tugas yang diberikan, sebab bukan senang nak mengurus suami. Kenapa? Kerana padanya itu ada syurga dan neraka. Jangan main-main, wahai isteri-isteri yang di sana itu. Ketika kamu melihat suami kamu, hancurkan pakaian memiliki suamimu. Kerana suamimu itu, sifat memiliki itu hanya pada Allah.
Ketika kamu melihat suamimu, ingatkan di dalam hatimu, aku hanya menguruskan suamiku. Bagaimana mengurus suami? Mengurus mengikut kehendak Allah, bukan kehendak isteri. Kalau Allah kata taat, taat. Maka tadi saya tengok bagaimana ada soalan-soalan yang ditanyakan, Ustaz, bagaimana saya nak berhadapan dengan suami yang begini, pendek cerita yang buruk perangai lah, yang tak jalankan tanggungjawab, adakah saya wajib taat? Nah, soalan tu soalan apa tu? Soalan yang melepaskan ketaatan diri. Sedangkan tanggungjawab masih tidak tertanggal sebagai hamba Allah. Apa tanggungjawab? Ketika Allah datangkan suami dalam keadaan yang tidak disukai, perangai kan ujian. Dalam sifat Al-Qudus nanti saya akan mendalami tentang ujian, sebab ada berkaitan dengan ujian. Kudus, suci. Al-Qudus ni suci. Dia ada kaitan dengan kehidupan kita rupanya. Mari kita tengok kejap lagi. Nah, sambung Al-Malik. Bila melihat suami itu bersalahan dengan kita punya kehendak, kita nak suami, nak memiliki suami yang penyayang, yang bayar nafkah semua. Saya nak memiliki suami yang alim, tapi kenapa begini? Wajibkah saya taat? Keluar statement. Sepatutnya dia jawab gini, saya kena uruskan suami saya yang tak taat tu. Saya kena uruskan ketaatan saya pada suami yang begitu. Jadi uruskanlah suami itu. Nah, begitu. Uruskanlah suami itu dengan keadaan suruhan Allah. Kalau kata dah tak tahan sangat dengan suami itu, uruskanlah pergi pejabat agama. Habis cerita. Tak usah sembang panjang-panjang. Urus suami. Begitu juga dengan urus ketaatanmu. Begitu juga dengan suami-suami mengurus isteri. Sebab tu urus ini dia tak jadi isu, dia tak jadi berat. Tugas seorang isteri, nampak seorang suami kan, Ustaz, kenapa isteri tak boleh ada 4 suami? Subhanallah, 4 suami bukan soal 4 suami. Dia kena taat. Takkan nak taat 4 orang. Taat itu pada seorang saja. Kalau 2 taat, 2 tak taat, macam mana? Tak boleh. Sebab itulah syariat tu cantik dah. Tak usah tanya soalan pelik-pelik. Kadang-kadang tu tanya soalan pelik-pelik tu, tak boleh. Sebab itu taat seorang. Sebab tu mak seorang, anak boleh ramai. Kenapa mak seorang dia, Ustaz? Sebab taatnya seorang, anak biar ramai. Bila kata boleh ramai, maka ketaatan tidak pada yang ramai, ketaatan pada yang satu. Sebab tu Allah itu esa, tunggal. Kalau Tuhan tu banyak, yang mana satu nak taat ni? Seorang cakap A, seorang cakap B, seorang cakap C, pening kita. Sebab tu suami seorang, mak seorang. Mak betul, Ustaz? Ya, mak betul, mak juga. Tapi taat pada mak sendiri. Isteri taat pada suami, suami taat pada mak. Macam tu caranya. Poning kepala ada 4 suami. Suami tak pening kepala ada 4 isteri. Sebab suami tak wajib taat pada 4 isteri. Uruskan ketaatanmu pada ibumu, uruskan isterimu dengan mendidiknya. Habis itu. Saya bagi tip para suami-suami semua. Uruskan ketaatanmu dengan ibumu, uruskan isteri-isterimu dengan mendidiknya, mendidik jiwa-jiwanya. Habis. Uruskan isteri-isteri. Sebab tu ada 4 isteri tidak ada isu kalau dia benar-benar mengurus ketaatan dia. Yang jadi isu adalah tidak urus ketaatan. Dia nak memiliki. Saya ada 2 isteri, memiliki, tapi masing-masing buat hal sendiri. Seorang bekerja, seorang ada duit, seorang ini. Itu dia panggil independent wife, dia panggil independent isteri part time, kata okey. Bagus, Ustaz, saya ada isteri part time. No, isteri full time. Isteri full time mana ada part time? Tak ada dia part time, kena full time. Dia bukan kira yang bila time suami ada baru nak taat, suami tak ada pun kena taat. Nampak? Jadi tak ada isu isteri ramai. Isunya pandai urus tidak. Kalau pandai urus, insya-Allah. Jadi jangan ada sifat memiliki. Al-Malik. Sama juga dengan perniagaan. Jangan ya ke dak pening 4 isteri. Ya, dak pening. Dah boleh urus. Sekarang ni pening tak Puan Nur Aida nak urus baju yang banyak tu? Tak pening tak? Urus je lah. Dia nak memiliki yang pening tu.
Nak milik ke satu baju je, urus, lepas basuh pakai baju lain pula, tukar-tukar je lah. Urus. Sebab tu ada orang boleh urus, ada orang dia boleh urus negara. Kalau nak memiliki negara memang takkan boleh, urus je lah. Jawatan dah dapat, urus. Yang jadi isunya tak pandai urus, dia nak memiliki. Yang pening tu nak memiliki. Dari awal dia nak memiliki. Allah je tahu hati dia. Isteri yang nak memiliki suami tu yang pening tu. Pening suami nak kahwin lagi. Pening. Si arah-arah pula tu. Bisnes, dia nak memiliki bisnes. At least orang tanya nanti tak malulah, tak ada bisnes, saya nak memiliki bisnes. Dia bukan nak uruskan bisnes. Urus benda yang berbeza ya. Urus benda yang berbeza. Memiliki lagi berbeza. Memiliki ni satu benda yang bersalahan sebenarnya. Walaupun ada perkataan bahasa Melayunya memiliki, tapi bila kita kaitkan dengan Asmaul Husna, dia kembali tertanggal baju memiliki. Tidak boleh memiliki. Uruskan ketaatan dengan ibumu, uruskan isteri-isterimu dengan mendidik ke jalan Allah. Selesai. Baru tak pening Puan Nur Aida. Ini dia uruskan isteri, nak memenuhi kehendak isteri. Ikut dah kehendak isteri. Jangan begitu menguruskan. Urus harta. Urus harta, bukan memiliki harta. Urus harta. Ini sibuk nak memiliki harta, nak memiliki 5 kereta, tapi tak boleh nak urus. 3 kereta rosak, penin. Nak maintenance 5 kereta, nak gila-gila kereta, susah. Urus kereta. Kalau nak memiliki, tu yang pening tu. Nak memiliki kereta, sepatutnya uruskan dia. Adapun yang paling tolak ansur, itulah namanya pengurusan. Tuan Abdul Rahim tolak ansur tu memang kena tolak ansur, tapi masih ada autoriti. Jangan tolak ansur lalu sekali kena tolak suami tu. Dia tolak ansur, ansur tolak. Ni perkataan tolak ansur ni nampak macam bagus. Tolak ansur dengan isteri, lama-lama isteri ansur-ansur tolak. Ansur-ansur tolak suami dia. Nyandar suami. Bila suami bagi arahan tak mau dengar. Jangan, memang nampak macam tolak ansur, tetapi ada benda yang tidak boleh bertolak ansur, yakni soal ketaatan. Ni tolak ansur, ansur-ansur tolak suami dia. Suami tak tolak isteri, isteri tolak suami. Tengok hati. Sebab apa? Dia akan naik lah. Dia kata, tak apa, ikut awak lah. Ikut awak lah sekali. Awak ikut saya. Habis cerita. Habis. Sebab itu isteri diurus. Diurus. Suami kena ada ilmu mengurus isteri. Ada. Macam mana nak urus isteri? Uruskan ketaatan dengan ibumu. Barulah bina dengan isteri-isterimu. Tu dia. Memang wajib kita miliki untuk hidup ni, ada ke tak ada? Tak ada. Sebagai hamba tak ada benda yang wajib kita miliki, tak ada. Sebab tu ada dia panggil faraid. Isteri gila kuasa, ansur-ansur tolak, rampas kuasa. Dia panggil merampas kuasa suami. Rampasan kuasa. Tak ada Puan Fazilah. Sebagai hamba kita tak ada Islam memiliki. Harta pun sekadar urusan saja. Urus, nanti bila kita mati transfer share. Transferlah semua faraid, masuk amanah raya ke apa ke, lain sekali tak ada. Yang kita miliki itu pahala saja. Pahala boleh miliki. Akhirat kita boleh cerita tentang miliki pahala. Miliki boleh, sebab milik ni benda kekal. Jadi letakkan milik pada yang kekal. Jadi kalau nak letak pada harta tak kekal. Letak pada isteri tak kekal. Nak letak pada anak tak kekal. Jadi jangan kata nak miliki anak, sebab anak tak kekal. Belum tentu dapat anak silap-silap. Stres tak dapat anak. Lebih baik letak milik pada benda yang kekal. Apa dia? Nak pahala. Miliki pahala. Pahala kekal tidak? Pahala kekal. Pahala lah paling setia dengan kita. Isteri tak setia. Mati suami. Ni cerita bang. Dia dah suruh kita mati dulu dah. Bayangkan isteri. Isteri ni punyalah kadang-kadang tu dia suruh suami mati dulu. Abang siapkan hibah untuk saya bang, nanti abang mati saya senang. Aku belum mati dah suruh, dah standby nak mati dia. Nampak tak? Punyalah tak setianya isteri. Matilah suami.
Kejap je lah menangis. Datang orang masuk Minang, kahwin lagi. Apa masalah dunia? Nah, itulah dunia. Belum apa-apa lagi dah uruskan bang. Abang, ni sekarang abang mati nanti sekarang saya macam mana? Aku hidup lagi, tercegak lagi aku ni. Dah suruh kira pasal mati dah katanya. Yalah, nanti abang mati kan siapa nak bayar ni? Nampak tak isteri? Ni pengurusan harta yang tak bertempat kadang-kadang tu. Nah, nampak tak? Duk cakap-cakap begitu, lala sekali bini mati dulu. Bini mati dulu 2 hari je lah laki menangis. Setelah hari pertama bini mati tu, innalillah. Hari yang sama, alhamdulillah. Amin. Ya. Hari yang sama, alhamdulillah. Imam yang sama ngurus jenazah, baca talqin, imam yang sama duk ngurus nikah lagi. Sebab laki tak ada edah, perempuan ada edah. Perempuan ada edah 4 bulan 10 hari lah. Perempuan ada edah, laki tak ada edah. Sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, jadi kesimpulan Al-Malik ini memilikilah yang kekal, dan ini harta yang membawa kita selamat di sana, pahala. Miliki pahala, itulah yang menjamin kita dunia sementara, akhirat kekal abadi. Ya, wasiat sesiap. Tu dia. Lepas tu pula isteri pula tu, dah lah duit dia, duit suami pun duit dia, perah ugut betul. Saya nak bagi tahu lah soal yang memiliki ni. Cuba kita renung sikit. Cuba kita renung sikit. Isteri ni kalau suami tak kena gaya, dipergunakan je lah oleh isteri tu. Ikut dia apa dia nak. Harta bagi apa, bagi semua ni. Habis kena perah. Habis. Nampak? Sebab nak memilikinya pasal. Sebab tu uruskan suami. Sementara suami masih hidup, uruskan dia. Dah mati sekejap lagi, tengok. Kalau bagi jodoh lain, kahwin. Tak ada masalah. Tak usah bening-bening. Agak-agak kena dengan hati, sebab cinta ni kan Allah punya, bukannya manusia punya. Suami dah ke dalam dah. Ada satu kes tu, suami dia mati. Suami mati, duk rindu menangis. Saya tanyalah kenapa duk rindu menangis. Suami mati. Suami dah tak ada, dah rindu kat siapa? Kat suami lah. Suami tak ada, rindu kat siapa? Betul jawab. Itulah menyerindu Allah. Kita banyak rindu makhluk je, tak rindu Allah. Dah tak ada. Sedangkan Allah tu sifat dia gaib, tak nampak pun. Patutnya kita lagi rindu Allah. Kita rindu Allah patutnya. Kan? Suami itu alat untuk terjemahkan kasih sayang Allah sepatutnya. Begitu. Memanglah sepatutnya menguruskan harta bagi semua, tapi nak bagi tahulah, ya, nak bagi tahunya memiliki itu tidak boleh. Jangan memiliki, uruskan saja. Harta dapat insya-Allah lah. Adalah tu. Bila kata urus harta, cuba faham baik-baik. Bila kata urus harta, suami yang bernas fikiran, akal yang sihat, iman dia tu jelas, mestilah disiapkan harta untuk isteri dia. Isteri dia tu suruhan Allah kan. Jadi tak payah nak risau-risau. Bila kita tidak sibuk menguruskan sifat Allah, sifat memiliki itu sifat Allah. Bila sibuk nak memiliki, itu jangan hancur rumah tangga. Uruskan ketaatan, jangan uruskan sifat Allah. Memiliki itu tidak boleh memiliki. Baik, clear. Selesai bab memiliki. Maknanya lepas ini tengok dunia, ingat pencipta Al-Malik. Jadi apa inspirasi yang kita dapat pada Al-Malik ini? Maka kita akan melihat bagaimana kita menjaga sebaik-baiknya milik Allah. Kita menjagalah sebaik-baiknya milik Allah. Suami milik Allah, takkan nak buat suka-suka. Milik Allah tu kembali pada Allah. Allah cek tau. Suami bila dikembali kepada rahmatullah, nanti Allah cek suami tu. Tengok bilik. Kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Malaikat nanya, dulu waktu suami hidup, kamu uruskan suami macam mana? Ikut perasaan atau mengarah-ngarah? Ikut perasaan atau marah-marah atau uruskan macam mana? Sudah. Sebab tu jangan duk ikut perasaan. Sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Mengurus itu jangan ikut perasaan, ikut iman. Dia bila kata urus itu, maknanya ikut iman.
yang akan ditanya isteri bila kembali dia kepada Allah. Allah tanya balik suami, kau buat apa dengan isteri yang aku bagi dulu? Dia dah kenal aku belum? Belum? Cek, kenal siapa ni? Allah scan hati isteri. Tengok-tengok syirik. Kenapa ni? Cinta kau lebih daripada cinta aku? Kata, habis. Soalan pertama gagal jawab. Habis. Sebab tu, bila kita memahami tentang sifat memiliki, maka kita tak akan buat main-main. Sebab tu orang beriman saja yang pandai mengurus dunia ni, insya-Allah. Orang beriman, siapa duduk yang menjadi orang beriman, dia tahu menguruskan dunia. Sebab keyakinan dia adalah melihat dunia milik Allah. Bila kata milik Allah, jangan buat suka-suka. Jangan buat suka-suka. Ni saya nak sebut buat suka-suka ni, duk terlintas ni. Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Cuba tengok. Surah Al-Qiyamah ayat 34, ayat 35, ayat 36. Surah Al-Qiyamah. Tengok Allah tanya apa. Ini subhanallah ayat ni. Cuba tengok. Allah kata apa maksud? Celakalah kamu. Maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Allah warning tu. Surah Al-Qiyamah ayat 34, 35, 36. Cuba tengok. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Celakalah kamu, maka celakalah, kata Allah. Sekali lagi, celakalah kamu wahai manusia, maka celakalah. Kenapa Allah marah dua kali ni? Allah kata, ayahsabul insanu ayusrakas sudah. Nampak? Allah kata, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan kembali untuk menerima balasan? Nampak? Nampak tidak? Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 30. Siapa boleh copy paste makna? Kita tengok ayat 33, ayat 34, 35, 36. Ayat 34, ayat 35, ayat 36. Ayat 34, ayat 35 Allah kata celakalah. Celakalah manusia. Allah ulang lagi. Celaka manusia. Apa dia ingat? Aku bagi ni, aku takkan tanya balik. Allahu Akbar. Takutnya lah baca surah Qiyamah tu. Kena celaka dah orang yang duk buat suka hati dia tu. Kufur ingkar. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Fa'aula laka fa'aula. Ulama ta'rifkan juga celaka lah. Kehinaan. Jadi kehinaan. Kerana akan ditanya apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi jangan buat main-main sifat Al-Malik ni. Sifat Al-Malik ni jangan buat main-main. Janganlah cuba memiliki, ya. Mengurusi sajalah, lebih baik. Urus sajalah waktu yang ada. Urus saja masa yang ada. Urus saja suami yang ada. Mana yang ada itulah suami kamu. Jadi uruskanlah dia. Selagi mana boleh urus, uruskan. Agak-agak dah tak terurus, jadi pergilah buat pengurusan jenazah. Dah tak boleh urus dah Ustaz. Dah tak terurus dah. Dah tak terurus dah Ustaz. Dah tak terurus, pergilah bawa bincang. Selagi boleh urus, urus. Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Qiyamah, Al-Qiyamah ayat 30, 34, 35, 34, 35, 36. Surah Al-Qiyamah 34, 35, 36. Khair. Baik, kita sambung dengan perbincangan Al-Quddus. Al-Quddus. Subhanallah. Baik, yang bermaksud Maha Suci, Allah yang Maha Suci. Baik, ketika kita telah menanggalkan pakaian yang cuba kita pakai dengan memiliki itu, maka datanglah sifat yang lebih besar, yakni Maha Suci Allah. Allah ni sifatnya Maha Suci daripada segala kekurangan. Bila kata Allah yang Maha memiliki dunia, Allah yang Maha memiliki dunia ini Allah ciptakan dengan penuh teliti.
Tak ada main-main. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Tidak, Allah jadikan dunia ini sia-sia. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang mana sifat ini yang menyuruh kita, inspirasinya adalah Allah itu sifatnya Al-Quddus. Subuhun Quddusu Rabbuna Rabbul Malaikatu Warruh. Subuhun Quddus, Quddus, Maha suci Allah, mengurusnya itu dengan sifat kesempurnaannya, sifat sempurnanya. Sebab itu antara soalan yang ditanya tentang Quddus juga adalah kenapa puji Allah? Arahan, perintah yang turun dalam kehidupan ini adalah puji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nama Allah Rahman Rahim tu, puji. Kenapa puji? Kenapa puji? Kerana Allah itu maha suci, yakni maha sempurna, perfect. Apa pun kejadian yang berlaku atas muka bumi ini, dipanggil ulama syarahkan dalam bab takdir, takdir buruk itu takdir buruk yang baik. Takdir baik yang baik, takdir buruk yang baik. Kerana sebab datang daripada Allah yang maha baik. Macam mana buruk pun datang dalam kehidupan itu tetap baik. Allah Ustaz, ya Ustaz, ya. Kerana Allah yang menjadikan segala-galanya. Yang buruk ni bila? Bila kita mengingkari Allah, kita ingkar perintah Allah, itu jadi buruk pada kelakuan kita. Kudus menguruskan dengan sifat kesempurnaannya. Jadi ketika melihat alam semesta jagat raya ini, teringat kita tentang Allah sempurna menguruskan alam ini. Sebab itu dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanallazi asra, Subhanallazi, subhanallah, maha suci Allah. Maksud Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, maknanya subhanallah, maha suci Allah. Allah boleh buat, Allah boleh buat Nabi SAW dalam tempoh 6 jam ready daripada Makkah ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa wa ilal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Tidak menjadi satu kecacatan di sisi Allah. Mudah bagi aku nak buat. Nampak? Jadi ketika kita apply faham kudus ini, maka di mana nak kaitkan dengan hati? Ni dia. Inilah dia datangnya perbincangan hati. Hati-hati sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Bila Allah sifatnya kudus, maka di manakah tempat Allah nak kita kudus suci? Itulah hati. Bermulanya kudus bagi seorang manusia itu nak mengambil kita hamba hamba kepada kudus Allah tu maha suci, maka kita melihat setiap yang berlaku dengan hati yang suci, bukan hati yang kotor. Nah, ni datang inspirasi kisah kudus. Sebab tu ada orang tanya tadi, dia suami dia tidak taat, wajib kasih taat. Lalu saya pun jawab begini, hati yang sakit akan rasa kesakitan ketika melakukan ketaatan. Hati yang sakit akan rasa tertekan di saat melaksanakan ketaatan. Walaupun itu Allah uji. Malah ni saya sentuh tentang perintah nanti. Allah turunkan ayat Quran ni sebagai ujian. Allah turunkan kehidupan ni dia ujian kan. Allah turunkan kehidupan ni ujian. Allah nak uji, yang mana kalau kita rujuk dalam suratul Insan, Al-Insan ayat 2, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan manusia, yang kita insan, daripada nutfah, air mani yang hina. Daripada yang hina itu amsyajin nabtalihu, Allah nak uji, faja'alnahu sami'an basira. Maka Allah nak uji, sebab tu Allah bagi sami' mendengar, basir melihat, sami'an basira. Bila kita boleh mendengar, bila boleh melihat, bukan suruh tengok buruk.
Jangan salah guna penglihatan, jangan salah guna pendengaran. Allah bagi penglihatan, pendengaran untuk uji. Ketika Allah datangkan ujian keburukan, apa ada dalam hati dia? Ingat, ujian terpecah pada dua. Ujian duka, ujian suka. Ujian duka, ujian suka. Mari kita tengok inspirasi Al-Quddus. Sebab Allah ni maha suci. Bila kata Allah maha suci, maka suci Allah daripada segala kecacatan. Tak boleh. Very perfect. So perfect, too perfect. Lebih perkataan too perfect. Sangat sempurna. Sehingga kan kita mengangkat takzim, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi maknanya kita sepatutnya melihat setiap yang berlaku itu dengan kesempurnaan Allah. Tapi maaf pekan daya ketika hatinya penuh dengan kekotoran. Hatinya penuh dengan kekotoran, maka disitulah akan terbongkarnya siapakah dirinya. Di saat Allah datangkan ujian duka, di saat Allah datangkan ujian duka, duka ni benda yang kita tak suka, apa sajalah yang kita tak suka. Keburukan, Allah datangkan suami, kita ingat suami itu okey, punya berubah perangai ustaz, jadi duka. Macam mana kita nak hadapi? Maka di sini hadapi dengan kudus, dengan hati yang suci. Berhadapan dengan benda yang kita tidak suka, itu bukan dengan kemarahan. Kita bentak-bentak, kita hina, kita kata kotor. Ini sebab tu penting kita uji benda yang kita tak suka. Sebab tu saya selalu tekan kahwin lagi. Kenapa ni ustaz? Benar itu yang senang nak keluarkan perempuan kalau nak maki. Keluar perkataan. Subhanallah, keluar kahwin lagi. Apa dia? Maki terus. Kena pula calon dia tak kena atas siapa-siapa kata. Kena maki ya. Dah banyak kisah kan. Tuan-tuan senang penonton, senang jemaah pun tahu banyak kisah-kisah makian. Datang benda yang dia tak suka. Bagaimana dia berhadapan hatinya? Adakah dia berhadapan dengan hati yang suci? Suci bahawa duka ini datang daripada Allah. Sebab tu Allah ajar, allazina iza asabats musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ajar, benda buruk datang pada kamu tu datang dari aku, orang yang kudus, yang benar-benar bertuhankan Allah yang maha kudus. Dia akan melihat sifat itu, keburukan ada kesempurnaan, mesti ada, tidak boleh tidak ada. Maka datanglah dipanggil sifat husnuzan. Sebab tu bila kata keburukan itu, Allah kata kembalikan kepada aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan balik kepada aku. Sebab tu di saat musibah itu yang nak kita tekankan itulah akidah. Sebab musibah datang kena kembali pada Allah. Innalillah. Ketika diuji benda yang kita tak suka, nak apa? Nak buat apa? Di situlah akan zahir kekotoran hati. Mula-mula elok, macam contoh saya pakai sebab elok. Sekali uji benda yang kita tak suka. Tengok orang maki saya, orang hina saya. Tengoklah benda kita tak suka ni ada macam-macam faktor. Ada macam-macam faktor. Ada macam-macam faktor lah. Ada orang tak suka orang anak dia kena sentuh. Ada orang tak suka duit dia kena sentuh. Ada orang tak suka suami dia kena sentuh. Ada orang tak suka diri dia kena sentuh. Nampak? Jadi ada orang tak suka bila dihina. Diri ni berkaitan dengan diri. Kalau agama tu lain cerita. Kalau agama kita tegak, bangkit, takbir, Allahu Akbar, pertahankan. Ini diri dihina. Alah ustaz bodoh ustaz ni, kan pandai pun. Alah ustaz ni. Sebab tu kadang-kadang saya niatkan, ya Allah, beri aku kekuatan aku di saat ini. Hina. Bagi. Bagaimana seorang suami berhadapan dengan isteri yang tak suka? Isteri tak suka kan? Bila suami nak kahwin lagi, isteri tak suka. Bentak-bentak ada. Datang perangai saka. Adakah suami masih boleh suka isteri itu? Adakah suami masih boleh suka isteri yang dah berubah perangai jadi langsui itu? Patutnya bila perangai isteri berubah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Ya Allah, kembalikanlah isteri aku ni dah jadi langsui, aku kembalikan dia kepada engkau. Habis cerita.
Nampak? Nampak tidak? Itu cara dia. Sama kalau kita lihat Allah bersangka baik betul, bagus Pak Raziah. Nah, itu yang terbaik. Perempuan yang baik itu tidak akan bersangka buruk dengan segala yang berlaku. Dia akan baik. Malah ta'adud kan. Nah tu, sebab tu dia ada hot button. Setiap orang ada hot button masing-masing. Setiap orang ada hot button masing-masing. Sebab tu jangan ada hot button. Sebab tu dia panggil zero pending case. Kalau saya panggil zero pending case. Dalam hati dia tidak boleh ada isu. No isu. Tak boleh. Sebab dia akan jadi trigger. Kita tak tahu mana satu kita akan trigger. Sebab tu setakat ni carta yang trending sekarang ni kahwin lagi lah yang hot button. Sebab tu saya selalu duduk ulang hot kahwin lagi ni. Sebab tu yang paling trending hot button. Sebab isu international yang tak selesai-selesai sampai sekarang. Sebut dia naik. Habis semua. Setakat ni lah yang trending saya tengok. Itulah yang carta paling tinggi, top ranking. Sebab tu saya duduk ulang-ulang. Suami pula memang top ranking ni isteri lah. Isu di isteri. Memang isu kita ni sama-sama manusia. Bukan ada kita bergaduh dengan kereta. Ada bergaduh dengan kereta. Ketuk kereta tu gila namanya. Bergaduh dengan kucing. Allah, teruk sangat bergaduh dengan kucing. Dengan kucing dengan binatang pun bergaduh. Biasa orang yang bergaduh dengan kucing dengan binatang dengan kereta mesti dia ada isu dengan manusia. Sebab dia tumbuk-tumbuk kereta, dia ketuk-ketuk kereta, dia pukul. Sebab dia ada isu dengan manusia lah. Sebenarnya isu kita dengan manusia. Dengan siapa? Pencetus kita. Kita kena tengok dalam hidup kita ni ada orang akan mencetuskan. Sebab itu trending case saya tengok cetusan yang paling besar impact dia adalah kahwin. Sebab tu saya akan sentuh sehinggalah ya Ustaz, ya bahawa ini semuanya dari Allah. Tapi Ustaz, kalau suami saya dia tak nampak tu dah, dia nampak dia uruskan diri dia. Sebab hati yang suci ni, hati yang suci itu tidak kisah keadaan bagaimana sebenarnya. Sebab tu orang yang sihat dia tak risaukan persekitaran dah, betul tak? Kalau ikutkan persekitaran kita ni, ini banyak bakteria ni, banyak penyakit, kena semua sikit demam, cuaca sikit kita boleh sakit. Tapi sebab kita sedang sihat, Allah sihatkan kita, kita tak ada isu. Makan apa pun datang, melintang lalu membuju sapu. Dah cool bacik-bacik ni. Green button on lah. Jangan ada yang hot button. Laki pun jangan. Biasa kalau laki harta, trending laki ni harta, tahta, kedudukan. Cuma sekarang perempuan dia nak override lelaki juga. Dia nak ada tahta dan harta juga. Dia nak ada kedudukan. Trending lah. Sebab tu hati-hati. Sebab bila kita nak menginspirasikan atau kita nak mengimani atau nak meneladani kudus, cuba tengok bagaimana Nabi SAW, tengok sifat Nabi SAW, bagaimana sangat husnuzon dengan Allah Ta'ala. Nabi tak pernah kata give up nak berdakwah. Sedangkan kehidupan Nabi penuh dengan ranjau onak berduri. Nabi penuh dengan cabaran. Nabi penuh dengan tekanan. Saya ulang lagi sekali. Nabi penuh dengan cabaran. Nabi penuh dengan tekanan. Tetapi Nabi tidak tercabar. Nabi tidak tertekan. Hidup dalam tekanan, tapi Nabi tidak tertekan. Hidup dalam cabaran, tapi Nabi tidak tercabar. Inilah hati yang suci. Hati yang suci. Bila kata hati yang suci itu mengimani. Sebab tu kena kenal Allah. Dia tak boleh tiba-tiba kudus terus. Tak boleh. Mana boleh. Dia kena nafi kan. Kena ada lam nafi kan. Nafi isbat tu kena sentiasa ada. Kena ikut kita ke mana-mana. Datanglah yang sempurna itu hanya Allah. Sebab tu kehidupan ini Allah nak sucikan kita daripada alam kebendaan. Maka Allah berikan kita ujian kehidupan. Ujian suka, ujian duka. Bagi sesiapa yang hatinya itu bersih dari kebendaan, bersih dari perasaan, maka ketika diuji dengan duka, dia sabar. Dia nampak ketaatan di situ. Ketaatan apa? Sabar. Di saat diuji dengan suka, gembira, lalu dia syukur. Dia syukur. Kegembiraan. Isteri bagi kahwin lagi, syukur, alhamdulillah. Lalu didiklah isteri itu dengan sebaiknya. Dah okey. Kalau Nabi tak tertekan.
Sebab tu jangan kata Nabi tertekan stres. Jangan salah fitnah. Jangan fitnah Nabi. Kadang-kadang orang cakap Nabi pun stres. No, Nabi tak stres. Orang beriman tak stres. Tak je Ustaz. Habis tu Nabi nangis. Nangis bukan stres. Nangis-nangislah. Nabi nangis kerana memikirkan umat. Nabi nangis kerana melihat kebesaran Allah. Tangisan Nabi, tangisan ummah, bukan tangisan kehilangan. Ya. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Husnuzan. Tengok Nabi jalan kaki. Hijrah. Nabi hijrah jalan kaki. Ada Nabi ungut. Ya Rab, cuba kita ni kenalah dapat kelebihan sikit. Contoh isteri lah, dapat isteri dapat kelebihan sikit, mula minta lebih-lebih. Mentah-mentah lah ada kelebihan sikit, mula lebih-lebih. Mentah-mentah lah suami duk tumpu dia je, lebih-lebih dia. Mana ni? Mana tu? Mana ini? Dia minta je kerja dia. Tak boleh lah suami. Mula ada kelebihan sikit, mula nak guna ego. Mulalah nak guna kuasa veto dah. Tak boleh. Nabi SAW tak ada minta lebih-lebih dengan Allah pun. Jalan kaki ya Allah, jalan. Tak ada Nabi kata masa Isra Mi'raj bolehlah terbang. Mana Jibril kata, aku dulu Isra Mi'raj boleh terbang, kenapa aku hijrah jalan kaki? Sebab pernah dapat terbang kan, pernah pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, naik buruk, laju sampai turun naik. Tapi kenapa hijrah? Nabi diuji dengan susah. Allah nak uji. Allah nak tunjukkan bagaimana kekasih aku, orang yang cintakan Allah, yang di Nabi SAW itu kekasih Allah, pasti akan redha dengan ujian. Pasti. Sebab tu kena bagi susah. Okey, dia bukan hidup sengal lenang. Sebab tu hati-hati dengan orang yang nak semua dapat. Hati-hati. Suami tumpu dia je, apa nak dia je, asyik dia je. Jangan. Nanti tenggelam dalam kelalaian kenikmatan tu. Sebab tu Nabi kekasih Allah semuanya. Para Nabi dan Rasul, malah Nabi digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Ada Nabi berhenti dakwah? Tak ada. Ada Nabi sangka buruk? Tak ada. Kita barulah suami nak kahwin dah sangka buruk dah. Bila tak jadi kahwin semua sangka buruk. Ni dia jadi baik ni sebab nak kahwin lagi lah ni. Habis semua perempuan dengan kaum sejenis dia, habis dia sangka burukkannya. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tangisan ummah tiada yang bersia-siakan. Dan tangisan Nabi bukan tangisan yang perlu dirakamkan, perlu ditunjuk-tunjuk pada orang. Nabi nangis sendirian, memikirkan keadaan umat. Bukannya Nabi duduk nangis depan-depan sehingga Allah iktiraf Nabi bimbang. Surah Al-Ahzab ayat 71 tak silap saya. Allah iktiraf Nabi betul-betul bimbang. Allah iktiraf Nabi, kan? Ayat 21 surah Al-Ahzab ayat 21. Allah kata surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128, sesungguhnya telah datang pada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, dan sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ini Allah iktiraf, bukan netizen iktiraf. Kalau setakat netizen iktiraf tak jadi. Pengasihnya dia, ya Allah, dia nangis untuk umat. Jangan. Allah tak iktiraf tak jadi. Nabi Allah iktiraf, memang Nabi nangis untuk umat. Kita belum tentu. Pura-pura nangis boleh. Betul-betul nangis, wallahu alam. Jadi sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Itulah Nabi SAW diuji dengan kesusahan. Banyak. Surah At-Taubah ayat 128. Tuan admin An-Najahiyah. Surah Taubah 128, yang Nabi betul-betul yang diiktiraf. Yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Khair. Jadi Nabi begitu sangka baik walaupun susah, okey. Malah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ni yang digelar sebagai Sultan fil Mufassirin. Nabi SAW bab hal urusan dunia, Nabi tak ada dipanggil istilah cerewet. Kalau tuan-tuan sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT boleh rujuk pada Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Nabi SAW tidak pernah cerewet dalam bab makan.
Makan apa ada saja. Malah Nabi pernah makan kepingan roti-roti yang kering. Malah satu ketika Nabi pernah pergi satu rumah seorang sahabat, ada cuka je. Nabi kata cuka yang terbaik. Nabi tak pernah banyak songeh. Kita je banyak songeh. Makan tak ada. Garam, masin. Tempoyak tak ada. Tak jadi. Kita orang Perak. Tempoyak mana? Budu mana budu? Oh, Kelantan. Oh, tak ada budu. Cancel. Dia taksub dengan makanan. Cerewet. Nabi tak. Kalau orang yang tak cerewet bab makanan, insya-Allah hidup dia okey. Nabi tunjuk contoh. Nabi tak komen masin ke, masam ke, pahit ke. Nabi tak komen. Kita siap buat masak lagi. Cerita masak-masak tak jadi. Gelak-gelak pula tu. Gelakkan lagi pula tu ada. Alah ustaz, untuk happy-happy tak baca surah Al-Qiyamah tadi. Celaka kamu kata. Kamu ingat kamu takkan ditanya apa yang kamu buat kat dunia ni. Nah, jangan main-main. Nabi mana ada? Makan apa ada? Masak tak hari mah, tak masak, puasa. Tak puas. Nabi tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sisi Nabi kadang tanya ada makan tak ada, puasa. Kita kalau isi kita tak masak, mana tak masak? Buat apa kau rumah? Tak tahu nak ni ke? Marah isteri. Oh, marah. Tak dilayan macam raja, marah. Untuk suami lah. Banyak bak makan. Masin lah, itulah, inilah. Bila beli tak kena gaya, komplain. Itu bukan orang yang ada hati suci. Jangan. Itu bukan orang yang ada. Itu silap, itu tanda hati kotor. Hati kotor ni je kuat komplain. Kuat komplain. Jangan hati-hati. Sebab tu Nabi suruh diam je. Jangan komplain lah. Kau tak tahan pun diam. Belajar diam dan bersihkan hati. Halus. Tengok dalam bab makan, Syama'il Muhammadiyah, saya mengajar kita Syama'il Muhammadiyah. Dalam bab makan panjang lebar Nabi disyarahkan banyak bab makan. Nabi jenis tak kira makan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dah menjadi saksi bahawa Nabi bab dunia Nabi tak ambil cara sangat. Kita bab dunia kita teliti. Marah tak bertempat. Dunia marah sungguh. Hati kita tak suci. Tak komplain. Nabi SAW tak komplain. Dalam satu riwayat, satu cerita kan, ada orang nak test Nabi. Ni boleh cari riwayat nanti. Siapa boleh cari. Nabi diberi makan buah yang masam. Buah limau yang masam. Nabi makan seorang-seorang. Biasa Nabi tak pernah makan seorang. Ingat, ni satu ciri sifat Nabi yang hati bersih. Hati bersih ni, suci ni, nafsu tunduk, tak tamak. Nabi takkan pentingkan diri. Bab dunia Nabi tak penting diri. Kita kalau bab dunia untuk kita dapat banyak. Orang bagi sikit, kita ambil banyak. Dah terbiasa orang meniaga 9/10 ustaz. 9/10 masuk ke poket sendiri, 1/10 baru bagi kat orang katanya. Zakat pun 25% ustaz. Jadi kita lah kena pakai banyak dulu. Nampak? Nabi sentiasa utamakan orang lain. Bab dunia Nabi akan lebihkan orang lain. Kita tak. Kita bab dunia kita lebihkan kita. Bab pahala lebihkan orang lain. Tak apalah dia nak jadi isteri solehah, tak apalah saya tak mampu ustaz. Tak apalah. Bab pahala bagi kat orang. Bab harta kita ambil. Bab beli makan kita paling banyak. Bab beli baju kita paling banyak. Beli kat orang, beli second hand. Bagi kat orang, bagi yang kita tak suka, kita bagi kat orang. Hati-hati bagi baju-baju yang dah kita tak pakai. Jangan bagi baju yang buruk-buruk. Bagi kalau boleh bagi yang bagus-bagus. Itu sedekah kan. Walaupun syariat bagi kat orang, hakikat bagi kat Allah. Berbalik tadi, limau tadi. Nabi makan seorang-seorang. Sahabat tanya kenapa makan seorang tak bagi. Maka yang datang tu punya orang kafir nak nguji Nabi. Rupanya buah tu masamnya amat. Nabi boleh makan senyum. Nabi makan senyum. Aku bimbang kalau aku bagi kau makan, kata Nabi, riwayat ni, kau akan tarik muka, kau akan marah. Sahabat kan masih belajar. Maka orang kafir tadi terus percaya pada Nabi dan masuk Islam. Kerana makan buah. Mulianya peribadi Nabi SAW. Bab sedekah jangan bagi yang second class. Bab sedekah bagi yang first class. Tolonglah. Saya nasihatkan semua. Bab kita bagi yang first class. Pakai limited edition. Orang punya beli bundle. Nak bagi orang lain biar tak sama macam kita. Allah jauhnya. Ada hadis Nabi bersama. Alhamdulillah Tuan Fendi, terima kasih. Ada hadisnya. Saya tak apa dia punya hadis tu, cuma saya tahu secara
matan keseluruhan gitu je. Bagus Tuan Fadil. Terima kasih. Nampak? Ada 5 masam Nabi habiskan semua. Itulah hati yang suci. Kita yang sedap kita makan seorang. Ni berbalik dengan suami ni. Suami yang bagus memang layak untuk dikongsikan. Sebab suami tu bagus. Yang tak bagus duduk dan diam. Isteri yang bagus memang layak dimadukan. Sebab dia boleh bantu. Madu je jadi baik. Boleh bantu. Kalau tak bagus duduk dan diam. Tapi ustaz yang bagus tak dimadukan, tak apalah. Kalau dah bagus tak dimadukan, okeylah. Tapi tak ada isu. Zero pending case kan. Bukan tak boleh sebab, bukan tak madu sebab tak bagi. Tapi memang Allah tak jodohkan, okeylah. Ini arah-arah tu. Jangan. Abang yang terbaik untuk saya saja. Orang lain tak boleh. Pangkah. Simpang Melekat 44. Ni berbalik dengan memiliki tadi. Dah salah. Hati busuk, hati kotor. Tak boleh. Ini bukan sifat hamba Allah yang maha suci. Al-Qudus belajar dengan sifat Nabi SAW. Ini nama Siddiq. Bak dunia kita tamak. Kata Said Hawa rahimahullah ta'ala, bahagian nama manusia bernama Allah Kudus adalah berusaha. Ni kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala, bagi kita kena berusaha untuk tazkiyah, membersihkan diri daripada kekotoran penyakit hati. Inilah kita tengah bincang ni. Lama buang saja yang ustaz sebab tak lama buang saja yang apa ni? Lama buang saja ya ustaz sebab tak yalah dah lama dah lusuh. Kenapa nak bagi barang lusuh? Dah lusuh mana dah tak pakai, tak apalah, buang je lah, nak buat macam mana? Dah sampai masa nak dibuang, buanglah. Itulah hakikat dunia. Dunia kan sampai masa lusuh. Dah lusuh, janganlah bagi orang yang lusuh-lusuh. Nabi tak pernah bagi yang Nabi, sahabat Nabi ni kalau tegur ni cantik, ni yang Nabi bagi. Sebab tu bagi apa yang kita suka. Bukan suka-suka bagi. Mentang-mentang nak bersihkan rumah, habis semua keluarkan bagi. Yang cantik-cantik bubuh kat kita. Yang buruk-buruk bagi kat saudara kita. Allahu Akbar. Janganlah macam tu. Jangan macam tu. Tu bukan sifat orang yang suci hati. Samalah kalau kita berhadapan dengan orang yang kuat komplain, nak jaga hati, tengok sifat tadi. Allah SWT berhadapan kita yang macam ragam. Ada Allah komplain dengan macam-macam benda Allah tarik? Tak. Sampai ke sekarang kita masih segar bugar lagi kan. Jadi ingat Allah. Ketika orang yang kuat komplain, itu bahagian dia. Bahagian kita, jangan kita jaga orang yang kuat komplain, cerewet. Jangan. Allah bagi kelebihan sikit kat kita, mula-mula jadi orang. Sebab tu jangan jadi perfectionist. Orang yang perfectionist ni orang yang menyusahkan orang. Jangan. Kita perfectionist pada agama, bukan perfectionist pada dunia. Dunia ni takkan ada yang perfect. Jangan cari perfectionist. Sebab tu kena belajar design lah. Saya sarankan belajar design. Nanti insyaAllah dia akan faham apa makna perfectionist. Nak bagi apa yang kita suka, sanggup ke? Itu cerita dia. Maknanya tak jujur lah. Kita sedekah bagi benda yang kita tak suka. 150, 25 RM. Tang mana yang suka? 100 lah ustaz. Tu dia sedekah 100, ICU 3 hari tu. ICU ustaz 3 hari. Itulah nama ibadah. Makin kuat cengkaman, makin kuat impact dia pada hati, makin power ibadah tu. Kalau ibadah dah tak terkesan, tak ada apa, dia biasa. Ai 100 ni biasa bagi ai. Allah, sombonglah pula kawan ni. Sebab itu dalam bab perusahaan harta nanti saya akan cerita pula. Ini betul-betul saya, insya-Allah siapa yang betul-betul berazam, saya akan sharekan kaedah pelaksanaan pengurusan harta nantilah. Sampai masanya saya akan cerita nanti insya-Allah. Belum sampai masanya lagi. Ada dengar ni, ya Allah, kita kena berazam. Kita berazam. Ada kaedah pengurusan dia sebenarnya. Jangan main suka-suka urus ikut kita. Dah. Dia kena berbalik pada hati tadi. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kebersihan ini juga, kudus, maha suci ini juga diterjemahkan dengan penampilan yang bersih. Penampilan yang bersih. Penampilan yang bersih ini sangat ditekankan di dalam agama. Sebab itu an-nazafatu minal iman. Sebahagian pada iman itu kebersihan.
Suci ni, sebab tu kalau kata air mutlak, suci lagi menyucikan. Sebab itu dalam Islam toharah, dalam agama toharah ni sangat dipentingkan. Sebab tu ibadat untuk menyucikan hati ni sangat ditekankan oleh agama. Bersih daripada pakaian, bersih daripada tempat, bersihkan semua perkara. Jangan ada baju tempat ada kotor jumpa Allah, Allah tak nak pandang. Hati kotor bawa jumpa Allah, Allah tak nak pandang. Kerana sifat Allah tu maha suci. Allah pandang kita dengan kasih sayang. Allah pandang kita dengan kasih sayang. Kita pandang manusia dengan kedengkian. Sama tak dengan sifat Allah? Tak sama. Maknanya kita bukan hamba Allah, kita hamba iblis. 1001 kesalahan kita lakukan. Datangnya malam Lailatul Qadar, 1001 kesalahan. Dia berzina 1000 orang. Dia berzina 1000 orang. Malam tu Qadar tersentak hatinya dengar ceramah-ceramahnya. Tersentak hatinya malam tu dia menangis. Dia doa. Dia yakin dengan Allah. Maka Allah dengan sifatnya maha suci menyucikan dosa-dosa hambanya. Walaupun 1001 dosa. Walaupun dosa syirik pun, kalau minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Lepas tu Nabi ajar minta ampun dengan Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nampak tidak? Bagaimana dengan dosa syirik pun Allah ampunkan. Tapi kita 1000 kebaikan, di saat manusia buat satu kesilapan, kita hukum dia cukup-cukup. Terduduk kawan tu. Siapa tu? Suami kita lah. Suami sikit punya baik, datang fitrah nak kahwin lagi, kena entam gata, sia-sia amalan. Oh, selama ni abang jadi baik sebab abang gatai dengan betina tu ya. Oh, selama ini abang ni mengaji, kawan tu ya Allah lah, punyalah baik kawan tu. Dia cakap nak kahwin lagi tu pun dia bagi tahu kat bini dia, yang abang nak rasa nak beribadat lagi lah. Nampak kamu ni dah jadi solehah ni. Tiba-tiba teh kawan lagi tak jadi solehah rupanya. Jadi hantu maklimah. Dia tak jadi solehah, jadi hantu maklimah. Penin kepala suami. Jangan. Begitu juga dengan suami. Jangan melihat keburukan isteri, lihatlah kebaikannya. Inilah sifat kudus. Isteri yang berubah jadi langsui, jadi hantu maklimah, bukan mereka nak pun. Kalau tanya dia orang, nak jadi ke hantu maklimah? Tak nak bang, dah kamu jadi hantu maklimah tu. Kenapa? Itulah bang, saya pun tak tahu. Kesian makhluk yang tidak ada hala tuju. Jadi orang lelaki amanah lah jaga perempuan elok. Biarlah dia buat kesilapan berjuta kali pun, maafkan je lah. Maafkan. Itu sifat Allah. Sebab sifat Allah tu kudus. Kudus. Bila kudus, suci. Bila orang hati suci ni, dia cepat minta maaf dan memaafkan. Dan itulah cinta sebenarnya. Jadi jangan. Itulah sifat Allah. Antara sifat Allah kudus itu, Allah ampunkan. Sebab tu doa malam tu Qadar itu yang paling mustajab tu doa tu Allahu Akbar. Dan kita nak Allah. Ulama syarahkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwa fa'fu anni itu maksudnya Allah delete semua dosa. Ibarat buku kosong. Dia kadang-kadang ada dosa yang tidak dihukum. Dosa ada tapi tak kena cas. Itu diampunkan. Tapi bila afwa fa'fu anni, bukan kadar diampunkan, sekadar diampun, tapi dipadamkan. Bermakna dia dapat buku baru. Allah. Sebab tu keluar jadi fitrah tu. Rebutlah peluang ni tuan-tuan. Rebutlah peluang ni. Subhanallah. Seronok cerita nama Allah ni kan. Seronok kita. Dia tak dia 11.20 dah. Rasa cukup lah setakat tu kot. Satu asma' dia kudus ni. Bila nak habis banyak lagi ni. Ada lagi 90. Berapa lagi? 96. InsyaAllah 96. Dah tak? 95. Kita dah masuk ke Allah Rahman Rahim Malik Kudus. Ya, 90. Allah tu masuk juga dengan nama juga ya. Jadi insyaAllah. Jadi jagalah isteri tu baik-baik. Ampunkanlah, maafkan dia. Walaupun perangai tak tentu hala. Maafkan. Maafkan. Kerana sifat kita pun lebih 2 kali 5. Allah tengok kita macam mana tak tentu hala perangai. Itulah sifat kudus. Ampunkan. Bila isteri minta ampun, menangis, bang, minta maaf bang, saya kena sampuk bang, maafkan je lah. Maafkan je. Tak payah nak lambat-lambat. Sebab apa? Sebab Allah tu maha pengampun.
Orang yang terinspirasi dengan sifat kudus Allah Ta'ala, dia akan tengok setiap orang berpeluang untuk disucikan dosanya. Inilah nikmat sifat Nabi SAW. Setiap orang berpeluang untuk diampunkan oleh Allah SWT. Ini kan kita. Jadi jangan memilih jalan iblis. Iblis dia dendam kesumat. Iblis hatinya tak ada kudus, kotor. Ha? Kahwin orang Islam, agama masing-masing. Oh, tak boleh. Dia kena sama-sama agama. Itu syarat dia Islam. Syarat nikah itu mesti sama-sama Islam, ya. Baik, jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Ya, cukup setakat dulu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Kita akan sambung pada malam ini, insya-Allah. Malam ni perbahasan kita kalau non-Muslim ini Islam, kita kena tengok Nabi SAW itu duduk dalam keadaan penghinaan. Apa yang kita kena buat? Buktikan kita ni berada pada agama yang dimuliakan Allah. Buktikan dulu. Sebelum kita nak bertindak untuk marah, untuk nak serang mereka, pastikan kita berada dalam keadaan yang kudus, suci hati. Sebab tu Islam berperang bukan dengan dendam. Islam, wallahi, kalau tak kerana Allah turunkan syariat berperang, maka tiada peperangan. Dan Islam bukan agamanya dendam. Nabi SAW ketika Fathul Mekah, Nabi maafkan sebahagian besar orang yang pernah menghalau Nabi, hina Nabi dulu. Malu mereka. Islam bukan agama yang mencetuskan kedengkian, permusuhan. Tak. Kita belajar dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, seorang yang digelar sebagai abalung kawasan, gangster paradise. Masuk Islam, mana ada dipukul orang Mekah. Waktu itulah ketika di Mekah, orang kafir Quraisy waktu itu yang kuat hina Nabi, Majnun. Ada Umar Khattab pergi tumbuk orang kawan tu? Tak ada. Sebab tu kena faham, Islam tu agama apa? Islam tu agamanya sejahtera. Jadi cara kita ni buktikan Islam itu berada di tempat yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggikan dengan sifat kita. Ingat, tadi kita tengok Nabi tidak tercabar, Nabi tidak tertekan. Kalau betul-betul nak lawan, tunggu semboyan. Sekarang ni Puan Yana, semboyan belum turun, tunggu je, simpan je kekuatannya dia. Bila Allah kata turun perang, rapat kita bagi diorang ni, tak ada kasih cannya. Sekarang tak ada, nak berperang pun tak boleh. Jadi kita tunggu arahan. Tangan ni Allah punya, kekuatan Allah punya. Nak support dia sekarang, tak pasal-pasal kita support dengan kemarahan, tak boleh. Sahabat-sahabat, saya nak bagi tahu, punyalah hati mereka ni bersih, telah dibersihkan oleh Nabi melalui jalan pembersihan. Cuba tengok tarikh berperang, Al-Ghaswah, berperang ni dalam Islam, dia tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh memotong pokok, tidak boleh membunuh budak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang berlindung di dalam tempat-tempat ibadat. Bayangkan, berperang, apa nama berperang macam tu? Nah, ketika berperang, di saat Nabi kata berhenti, maka mereka berhenti. SAS masuk. Dan di saat perang, tawanan-tawanan tu ada yang masuk Islam, diampunkan. Itulah Islam. Sebab tu Islam antara agama yang boleh duduk pada semua negara. Dan di saat Islam majoriti, Islam tidak pernah menindasi. Itulah Islam. Jadi buktikan kita agama Islam yang betul-betul sejahtera. Tapi Ustaz, dalam rumah tangga pun bergaduh Ustaz. Ni masalahnya tu. Dalam rumah tangga pun berperang, World War 3. Macam mana orang nak respect kat Islam? Buat malu. Ya. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah, ingat, apabila hati ini dibersihkan, maka segala ketaatan tidak akan menjadi satu bebanan. Bila hati kita dibersihkan, segala ketaatan menjadi satu kenikmatan. Bila hati kita dibersihkan, segala suruhan menjadi satu benda yang membahagiakan. Itu satu perkara yang sungguh luar biasa, insyaAllah. Khair, jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah temukan kita lagi dalam next session, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam menjadi hamba yang taat, dan insya-Allah yang menonton ini semuanya Allah pilih masuk syurga tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Khair, aku qouli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.